Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita mulakan PDPR kita pada pagi ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, untuk hari ini kita akan tengok dua tajuk. Nah, untuk pagi ini kita akan tengok dua tajuk. Tajuk apa yang kita nak tengok? Baik, kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama, kepentingan sistem peredaran darah. Yang kedua, perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Baik, kita tengok dulu yang pertama ni, kepentingan sistem peredaran darah. Okey, sistem peredaran darah menjalankan tugas yang sangat penting kepada tubuh kita. Tanpa sistem peredaran darah, proses hidup kita menjadi tidak lancar. Mari kita tengok lagi apa kepentingan sistem peredaran darah kepada tubuh manusia ni. Yang pertama, sistem peredaran darah ni dia mengangkut oksigen, nutrien dan juga air ke dalam tubuh. Macam mana dia angkut ni? Macam mana dia angkut? Okey, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Maksud dia darah ni dia akan lalu dekat paru-paru. Dia akan lalu dekat paru-paru, kemudian dia akan menyerap oksigen yang ada dekat paru-paru, kemudian dia beredar ke seluruh tubuh kita. Yang nak bagi edar ke seluruh tubuh ni ialah jantung. Jantung ni dia berfungsi sebagai pam. Dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh badan. Okey, jadi oksigen ni dia terdapat di dalam paru-paru lah. Dapat dalam paru-paru, kemudian darah masuk ke dalam paru-paru ni, dia serap oksigen, kemudian masuk ke jantung, kemudian jantung pam ke seluruh badan. Barulah badan kita jadi segar. Kalaulah kita tak segar ni, selalunya kalau kita mengantuk. Itu disebabkan oleh oksigen dalam badan kita ni kurang. Jadi apa perlu kita buat? Kalau dalam kelas ni, kalau nampak mengantuk, cikgu akan suruh kamu tarik nafas dalam-dalam supaya kamu sedut udara segar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian paru-paru tadi tu dia ada darah mengalir melalui paru-paru, kemudian dalam darah tersebut banyak oksigen. Maka masa itulah kamu akan segar. Nampak ni, saya membawa oksigen, nutrien dan air untuk awak. Terima kasih, dia cakap. Baik, ini adalah kepentingan yang pertama. Tolong ingat kepentingan yang pertama. Sistem peredaran darah ni dia mengangkut oksigen, dia mengangkut nutrien dan juga air ke dalam tubuh. Baik, yang kedua. Kepentingan yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh yang lain untuk disingkirkan. Selain daripada dia angkut benda yang baik, dia juga mengangkut benda yang tidak diperlukan oleh badan, iaitu bahan kumuh seperti karbon dioksida. Karbon dioksida ni ialah bahan kumuh. Bahan kumuh yang tidak diperlukan, kita kena buang balik. Kalau kamu ingat lagi masa darjah 4 kita belajar dalam sistem pernafasan, kamu sedut oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian paru-paru tersebut akan menyerap oksigen, kemudian dia melakukan proses, kemudian dia menyingkirkan karbon dioksida. Karbon dioksida ni dia daripada paru-paru melalui saluran pernafasan keluar balik ke hidung dan bebas mula ke udara. Siapa yang terima karbon dioksida ni? Yang terima karbon dioksida ialah tumbuhan. Dia menggunakan karbon dioksida untuk melakukan satu proses. Kalau kamu ingat, nama dia ialah proses fotosintesis. Okey, baik, kita baca lagi ni. Darah mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Darah juga mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Okay, bahan kumuh bukan karbon dioksida saja. Bahan kumuh yang lain seperti air kencing, seperti wap air, itu adalah bahan kumuh.
Nah, jadi bahan kumuh tadi tu dia disingkir, dia diproses oleh ginjal, dan kemudian ginjal akan proses, dia buang air yang lebih tadi tu menjadi air kencing. Buang melalui proses air kencing. Okey, jadi di sini kamu tengok ada dua kepentingan sistem peredaran darah. Yang ni yang kedua, dan kemudian yang okey, kamu faham yang tu. Baik, cikgu dah terus kepada yang kedua, perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Apa kaitan sistem di dalam tubuh manusia? Ini yang kedua. Yang pertama tadi tu ialah kepentingan sistem peredaran darah. Kamu jangan confuse nah. Hari ini kamu akan dapat dua. Kita belajar dua benda hari ini. Baik, perkara yang kedua ni ialah perkaitan di antara sistem di dalam tubuh manusia. Ni yang kedua. Ni yang kedua nah. Baik. Di sini kita nak tengok apa kaitannya sistem rangka, apa kaitan sistem pernafasan, sistem pencernaan dan juga sistem peredaran darah. Ada kaitan tak depa tu antara empat sistem ni? Baik. Tubuh manusia terdiri daripada beberapa sistem. Setiap sistem menjalankan fungsi yang berbeza. Setiap sistem saling berkait antara satu sama lain untuk memastikan tubuh berfungsi dengan baik. Bermaksud sistem-sistem dalam tubuh badan ni ada fungsi masing-masing, kemudian mereka ni saling ada hubungan di antara satu sama lain. Okey, baik, cuba tengok cikgu perempuan ni kata apa. Masihkah ingat akan sistem-sistem dalam tubuh manusia yang telah kamu pelajari? Ingat tak lagi ni? Kalau tak ingat, mari kita tengok balik sama-sama. Padam dulu. Baik, kita tengok. Okey, yang pertama ni, kamu belajar masa jam 4, sistem pernafasan. Ni yang pertama. Ni sistem pernafasan terdiri daripada hidung, saluran pernafasan dan juga paru. Paru ini adalah organ yang terlibat dalam sistem pernafasan. Kemudian masa jam 4 kamu juga belajar sistem pencernaan. Dan kamu belajar proses pencernaan di mana organ yang terlibat ialah usus besar, usus kecil dan juga ni yang hujung ni nama dia ialah dubur. Dan hasil daripada proses pencernaan ni ialah tinja. Nah, tinja. Kamu lebih kenal tinja ni, kamu kenal dia dengan tai ataupun najis. Yang ni ialah bahan yang tidak diperlukan oleh badan. Kalau kamu simpan lama-lama dalam badan kamu jadi tidak sihat. Kemudian kamu boleh kena kanser usus, badan jadi lemah. Itu disebabkan oleh sistem pencernaan kamu menjadi tidak bagus atau tidak baik. Okey. Yang ni kita belajar masa darjah 3. Masa darjah 3 belajar darjah 5 iaitu sistem rangka dan juga sistem peredaran darah. So, di sini kita dah belajar 4 sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Dan keempat-empat ni ada hubungan dia. Mereka ni ada bekerjasama. Kalau salah satu sistem tak jalan dengan elok, maka kita tak dapat melakukan proses hidup dengan baik. Okey. Baik, cuba tengok dia kata apa ni. Mari kita lihat semula sistem peredaran darah manusia. Sistem ini berkait rapat dengan sistem-sistem yang lain. Okey, bermaksud sistem peredaran darah ni berkait rapat dengan sistem pernafasan. Sistem peredaran darah ni berkait dengan sistem pencernaan dan juga sistem peredaran darah ni ada kaitan juga dengan sistem rangka. Mari kita tengok balik. Baik, kita tengok sistem pernafasan. Bagaimana dia kaitkan dengan sistem peredaran darah? Sistem pernafasan mengangkut oksigen dan bergantung kepada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Sistem pernafasan juga bergantung pada sistem peredaran darah untuk membantu menyingkirkan karbon dioksida dari tubuh. Cuba padam dulu yang ni. Okey. Nampak ni dia kata sistem pernafasan mengangkut oksigen dan bergantung kepada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh
badan, maksud dia oksigen, maksud dia paru-paru ni dia tak buat kerja hantar oksigen ke seluruh badan. Dia hanya menyerap oksigen. Dia hanya menyerap oksigen, kemudian dia berhubung dengan sistem peredaran darah dan dia hantar darah ni ke seluruh badan. Darah yang dihantar ni mengandungi oksigen. Kemudian sistem pernafasan juga bergantung kepada sistem peredaran darah untuk membantu menyingkirkan karbon dioksida dari tubuh. Maksud dia paru-paru ni dia dia juga membuang darah yang ada karbon dioksida. Kemudian bagaimana dia buang? Dia buang, dia lalu dekat saluran pernafasan, kemudian keluar melalui hidung. Kalau ingat lagi masa jam 4 dulu tu. Okey, ini ialah kaitan sistem peredaran darah dengan sistem pernafasan. Sekarang ni kita tengok pula sistem rangka. Di sistem rangka, sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan nutrien kepada sistem rangka untuk membantu tumbuh besaran tulang. Oh, maksud dia peredaran darah ni dia angkut oksigen yang daripada paru-paru ni, dia juga masuk dalam sistem rangka supaya rangka kita ni jadi besar. Sebab itulah kamu daripada kecil, kemudian kamu membesar disebabkan oleh oksigen tadi tu dia diserap ke dalam tulang. Okey. Sistem rangka pula melindungi tubuh. Okey, ini pun kita tahu ni fungsi rangka ni dia melindungi tubuh dan organ pernafasan dan peredaran darah seperti paru dan juga jantung. Ni hubungan dia. Maksud dia sistem rangka ni dia juga penting, dia lindung paru-paru dan juga jantung dalam rangka ni. Artinya tulang rangka ni. Okey, nah ini ada fungsi tulang rangka. Okey. Seterusnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan darah mengangkut oksigen dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung supaya dapat terus berfungsi dengan baik. Okay, ini juga penting juga sebab sistem pencernaan ini membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung supaya dapat berfungsi dengan baik. Jadi kita dah tengok dah. Kamu kalau tak tak jelas di sini, kamu boleh baca balik dalam buku teks. Buku teks tu kamu baca balik pelan-pelan, tengok apakah hubungan di antara sistem-sistem yang terdapat dalam sistem rangka manusia ni. Baik, cuba tengok soalan ni. Adakah sistem peredaran darah dapat berfungsi dengan sendiri? Jawapannya tentulah tidak. Dia mesti ada hubung kait dengan sistem pencernaan, dia hubung kait dengan sistem rangka, dia ada hubung kait dengan sistem pernafasan. Barulah dia dapat melakukan proses hidup ataupun proses hidup manusia ni dengan baik. Okey. Okey, kita tengok lagi yang seterusnya. Baik, kita tengok situasi ni. Sistem di dalam tubuh manusia tidak dapat berfungsi dengan sendiri. Betul, memang tak dapat berfungsi dengan sendiri. Kita jawab soalan tadi tu. Sekiranya salah satu sistem ini gagal berfungsi, sistem lain turut terganggu. Cuba kita tengok situasi satu. Budak ni dia makan. Tak tahulah dia makan apa, tiba-tiba tercekik. Dia tercekik makanan. Kita perlu mendapatkan bantuan. Oh, cikgu pun dah tersasul dah. Cuba tengok situasi satu. Kemudian, apabila terselekat. Ni makanan budak terlekat tadi ni. Makanan budak ni lekat tadi ni. Bila dia terlekat, dia menyebabkan sistem pencernaan terganggu di bahagian
esophagus. Esophagus ni bahagian ni lah. Bahagian ataupun yang dulu kita panggil dia saluran pernafasan. Nah, dia menyebabkan makanan ni tersumbat. Bila dia tersumbat, sistem pernafasan ni tidak dapat berfungsi. Nampak ni dia kata apa ni? Makanan yang terperangkap di esophagus akan menghalang udara masuk ke dalam trachea dan akan menyebabkan sistem pernafasan terganggu kerana mengalami kesukaran untuk bernafas. Okey. Jadi, inilah hubung kait dia ni. Kalau sistem pencernaan tak berfungsi, maka sistem pernafasan pun turut tidak berfungsi. Ni nama dia hubung kait tu. Dia mesti dua-dua berfungsi dengan baik. Kalau salah satu tak berfungsi dengan baik, satu lagi pun tidak akan berfungsi. Okey. Situasi yang kedua pula kita lihat. Padam dulu. Situasi kedua. Ketika tulang patah. Ketika tulang patah, tulang yang patah juga menjejaskan beberapa sistem di dalam tubuh manusia. Baik, kita tengok apa yang menyebabkan tulang patah. Apa kaitannya bila tulang patah ni menyebabkan terganggu tak sistem yang lain. Kita tengok. Baca. Tulang yang patah menjejaskan sistem rangka. Pada masa yang sama, tangan akan membengkak kerana pengaliran darah dalam sistem peredaran darah turut terganggu. Sebab itulah bila kamu berlakunya patah, kamu akan bengkak. Pasal apa bengkak? Pasal darah tidak lancar. Kalau kamu tengok ni di sini ni ada banyak salur-salur darah ni. Jadi di saluran darah tu dia tak lancar lah. Dia terganggu oleh tulang yang patah tadi tu. Sebab itulah bila berlakunya patah, tangan kita akan membengkak. Okey, baik. Cikgu rasa memang hari ni cikgu tengah cepat sikit. Untuk nak memudahkan pemahaman kamu, cikgu nak kamu buat latihan. Okay, kamu buat latihan di dalam buku teks muka surat 46. Buat di mana? Buat dalam buku latihan. Kamu ada dua buku. Satu buku nota, satu lagi buku latihan. Yang ni buat di dalam buku latihan. Okey. Kali ni cikgu nak kamu tulislah. Jawab soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Jawab soalan 1, soalan 2. Yang ni macam mana? Untuk nak memudahkan kamu ni, cikgu soalan 1 ni tak perlu lukis tulang rangka ni. Kamu hanya tulis A apa ni? Tulang apa ni? B tulang apa? C tulang apa? D tulang apa? Dan E tulang apa? Baik, soalan 2. Soalan 2 ni baru kamu lakarkan. Arahan dia lakarkan raja tulang manusia. Kenal pasir dan bulat kedudukan sendi pada raja tersebut. Jadi cikgu nak kamu lakarkan. Kalau tak boleh lakar, kamu tekap. Kamu tekap, kemudian kenal pasti bulat mana kedudukan sendi. Ini soalan yang kedua. Okey, kemudian jawab juga soalan nombor 3. Nyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia. Kemudian jawab soalan 4. Nyatakan fungsi X, Y dan Z. Tengok di dalam buku teks semua ada fungsi-fungsi. Ni fungsi, ni benda apa, ni apa. Semuanya ada. Cikgu tak mahu abang di sini. Okey, kemudian soalan 5. Buat yang ni. Kemudian soalan 6 dan juga soalan 7. Jadi kamu ada 7 soalan untuk kamu buat latihan untuk nak memahamkan kamu dengan lebih mendalam lagi tajuk yang kita belajar hari ini. Jadi kamu buat latihan. Tak apa, kamu buat dulu latihan dalam buku latihan. Kemudian bila kita bersemuka nanti, tolong hantar buku ni. Cikgu nak semak. Okey, jadi untuk hari ini setakat ni saja. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.